Maritim Malaysia Pulau Pinang berampas 19 set bubu naga di dua lokasi berbeza di negeri itu. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri, Komandan Maritim Nak Rong berkata, rampasan dibuat dalam Op Pertiwi pada jarak 1.6 batu nautika barat daya perairan Batu Kawan. Menurutnya, pihaknya mengesan objek terapung yang mencurigakan yang dipasang oleh individu tidak bertanggungjawab. Kesemua rampasan yang dianggarkan bernilai RM2,280 itu dibawa ke JT Polis Marine Batu Uban untuk tindakan lanjut. Nelayan boleh didakwa di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1975 kerana menangkap ikan dengan menggunakan kaedah yang tidak dibenarkan. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Lebih banyak perkongsian dari Pulau Pinang hari ini menerusi lintas langsung. Antaranya mengenai keputusan tidak apung harga ayam disambut baik. Ambil kira kepentingan semua pihak. Perinciannya bersama Zatul Ikma Muhammad Nur. Silakan Zatul. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Keputusan kerajaan meneruskan subsidi dengan menetapkan harga siling runcit ayam standard bagi Semenanjung membuktikan kerajaan mengambil kira kepentingan semua pihak. Ketua Dewan Muda Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Hashim Abdul Hamid ketika dihubungi berkata, ini terbukti apabila kerajaan mengambil langkah untuk tidak mengapungkan harga ayam ketika negara berdepan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Ini termasuk menanggung subsidi bagi memastikan rakyat tidak terbeban. Keputusan itu juga menunjukkan keprihatinan kerajaan mengurus takbir ekonomi semata-mata untuk memastikan rakyat Malaysia, terutama golongan berpendapatan rendah, dapat meneruskan kelangsungan hidup. Baru-baru ini, Kabinet memutuskan untuk tidak mengapungkan harga ayam dan meneruskan subsidi serta menetapkan harga siling runcit ayam standard RM9.40 sekilogram bermula 1 Julai. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dilaporkan berkata, mesyuarat jemaah menteri turut bersetuju menetapkan harga siling runcit telur ayam bagi grade A pada 45 sen sebiji, grade B 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji di Semenanjung. Ini telur ni okeylah. Masih lagi okey. Seramai 121 mahasiswa Universiti Teknologi Mara UiTM seluruh negara dan 200 komuniti Kampung Permatang Buluh terlibat dalam program Karnival Gegar Sihat Seni 2022. Program yang dianjurkan UiTM Cawangan Kedah melalui unit kebudayaan itu bertujuan untuk memberi pendedahan berkenaan dunia pekerjaan sebenar selain mempromosikan kepakaran pelajar kepada komuniti. Di UiTM, di kementerian kita sedia untuk menyambut. Pengarah Bahagian Governance Institut Pengajian Tinggi Awam Ahmad Rizal Adenan berkata, program itu merupakan inisiatif yang baik untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. Secara umumnya, Kementerian Pengajian Tinggi menyokong usaha yang telah dibuat oleh pihak UiTM Kedah ini. Ini antara lain sikit sebanyak akan bantu memberi pendedahan kepada pelajar berkenaan dengan dunia sebenar mereka apabila mereka telah menamatkan pengajian. Dan pendedahan sebegini juga bagus kerana mereka dapat menasai sebenarnya apa yang dilalui oleh penduduk kampung di sini. Sementara itu, peserta terlibat mengakui program tersebut memberi impak positif dari aspek kebudayaan. Dan dengan ini kita dapat mengukuhkan silaturahim, bertukar-tukar fikiran dan juga memberi sedikit input pada budak-budak ini tentang budaya Pulau Pinang. Saya rasa saya akan belajar macam-macam tentang budaya Pulau Pinang. Saya memang anak jati orang Johor, dibesarkan di Johor dan macam-macam budaya Johor pun saya dah tahu. Dan apalah salahnya untuk saya belajar tentang budaya Pulau Pinang pula. Turut diadakan bengkel mencantim batik, menulis hot, bengkel keusahawanan, pemeriksaan kesihatan dan ceramah perdana.
Wayang kulit itu biasa kita dengar. Namun Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia USM menerusi Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah MGTF tampil membuat kelainan dengan menggabungkan unsur tradisional dan teknologi terkini dalam menghasilkan produk tersebut. Menariknya, ia merupakan projek wayang kulit pertama di Malaysia yang menggunakan teknologi robotik. Perekanya Ahnaf Hakimi Ahmad berkata, pameran wayang kulit animatronik ini mampu memberikan pendedahan kepada generasi muda tentang kesenian dan kebudayaan tradisional yang ada di negara kita. Dalam era industri 4.0 ini, generasi muda sekarang lebih terdedah kepada segala perihal teknologi, sama ada teknologi internet, teknologi robotik, teknologi pembuatan kenderaan dan sebagainya. Jadi saya berpendapat wayang kulit animatronik ini dapat menarik minat golongan muda supaya lebih mengkaji dan lebih mendalami bukan sahaja wayang kulit animatronik tetapi seni-seni lain yang terdapat di dalam Malaysia, bahkan memberi satu pembaharuan yang baru. Selain itu, bantuan robotik bukan sahaja menjimatkan kos persembahan, malah membolehkan persembahan wayang kulit dilakukan dengan lebih kerap. Proses penyelidikan, penelitian reka bentuk serta pertukangan mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk disiapkan. Pameran tersebut berlangsung selama sebulan dan dibuka kepada semua individu secara percuma. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Salam keluarga Malaysia, kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Zatul.